Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita berkumpul lagi pada malam ni, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Syarah Al-Jurmiyah, itu berasas bagi pembacaan kitab Arab yang kita panggil grammar ataupun tata bahasa Arab, yang mana kita kali terakhir kita bincangkan kita dalam tajuk i'rab wal bina. I'rab wal bina, dan kita kata bahawa i'rab itu adalah perubahan akhir kalimah atau perkataan inilah bahasa Arab tersebut kerana perbezaan amil-amil masuk kepadanya, dan perubahan tadi sama ada secara lafaz ataupun secara tersembunyi. Okay. Bina pula walaupun tidak dijelaskan, tapi kita tahu bahawa dia adalah kekalnya akhir kalimah tadi dengan satu bentuk keadaan saja walau apa sekalipun amil yang masuk kepadanya. Itu yang i'rab dan juga bina. Okay. Jadi hari itu kita kata kita akan buat hari ini latihan soalan-soalan yang kita sebenarnya dah jumpa, dah bincangkan dah. Cuma kita nak go on, go through, kita lalui dulu sebelum kita pindah kepada tajuk yang baru. Baik, as'ilah. Ma huwal i'rabu? Okey, apakah dia i'rab? Akhi. Tak buat lagi? Siap. Tu Haji. Al-i'rabu. Huwa tughayyiru. Huwa awakhiril kalimi. Liikhtilafi al-awamili. Ad-dakhilatu. Ad-dakhilati. Ad-dakhilati alaiha lafzan aw takdiran. Huwa taghyirul awakhiril kalimi. Ialah perubahan akhir kalimah. Disebut akhir kalimah barisnya, bukan hurufnya, kerana perbezaan amil-amil yang masuk kepadanya secara lafaz perubahan tadi ataupun takdiran. Okey, ma huwal bina? Dan wala asara. Baik. Dia bina itu kita ambil, dia kata bina itu adalah luzum akhiril kalimati halatan wahidatan. Kekalnya akhir kalimah satu keadaan sahaja. Li ghairi amilin wala i'tilalin. Dan kekal tadi bukan kerana ada amil, dia tidak ada kecacatan. Cacat tadi sebab apa? Kalau dia ada alif atau waw atau ya di akhir dia. Okey. Baik. Bila li ghairi amilin wala i'tilalin. Okey. Soalan berikutnya. Ma huwal mu'rabu? Ma huwal mu'rabu? Apakah dia mu'rab? Itu i'rab. Mu'rab tu adalah mu'rab tu adalah isim atau fi'il. Isim atau fi'il yang berubah akhirnya kerana perubahan amil yang masuk padanya. Itu panggil sama ada isim atau fi'il. Isim atau fi'il. Itu mu'rab. Ma taghayyara. Siapa jawab tadi? Sila.
بس تغيير العو أمان Ulang. Betul lah mulia tadi, betul lah. ما تغير Okey. حال آخره Okey. لفظا Okey. أو تقدير Ron, takdiran بس bi asbabin أو أسباب تغيير bi sababi taghayyuri. بسبب تغير Okey. Awamili. العوامل. Okey, baik, betul. Okey, mahwal mabni. Mahwal mabni, siapa jawab? Sila tadi. ما Ma? لزم ما لزم Ayah. آخره Okey. آلة Wahidatan واحدة لغير عامل wala tilalin. Betul. ولا اختلال. Okey. Mana apa yang kekal akhirnya satu keadaan sahaja, bukan kerana amil, bukan kerana kecacatan. Ya, itu betul ya. Baik. Kemudian soalan berikutnya sekejap, mana dia? Hilang dah pula. Okey. Seterusnya, ma makna taghayyur awakhiril kalimi? Ma makna taghayyur awakhiril kalimi? Apa maksud perubahan akhir-akhir kalimah? Bang. Belakang. No, cakap Melayu pun tak apa. Nak faham je. Faham tak? Apakah maksud perubahan akhir kalimah? Adalah faham tu. Maksudnya apa maksud bila kita kata perubahan akhir kalimah? Apa yang berubah? Baris. Okey, alhamdulillah. Baris. Dia tak tukar huruf. Dia Muhammadun jadi Muhammadan jadi Muhammadin. Okey, itu maksud dia perubahan akhir kalimah. Okey. Ila kam kismin yang qasimut taghayyuri? Abu Muaz. Ila kam kismin yang qasimut taghayyuri? At-taghayyuru. Perubahan kepada berapa bahagian terbahaginya perubahan berkenaan. Kita kata berubah, mu'rab tu berubah. Okay. So sekarang berapa jenis perubahan? Berapa jenis perubahan yang berlaku pada akhir kalimah tersebut? 4. Apa? Rafa', nasab, khafat, jazam. Jazam untuk fi'il. Dia dua ujung tu, satu untuk isim, satu untuk fi'il. Dua ni kongsi. Rafa' dan nasab kongsi. Ini tempat perubahan yang berlaku. Lepas tu disebut satu Muhammadan, Muhammadan, Muhammadin. So, 3 lah. Tu rafa', nasab dan khafat. Tapi bila pada suatu fi'il, dia ada rafa', nasab dan juga jazam. Macam kita yadribu, lan yadriba, yadribu jadi lan yadriba, jadi lam yadrib. Bila lam yadrib, mati. Dia baris depan atau baris atas atau baris mati kalau untuk fi'il. Kalau untuk isim, baris atas, baris depan atau baris atas atau baris bawah. Itu perubahan dia. Baik. Ma huwa taghayyurul lafzi? Apakah dia perubahan berbentuk lafaz? Kalau cakap bahasa Arab pun bahasa Melayu boleh. Apakah dia perubahan berbentuk lafaz? Macam saya kata Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Apakah perubahan bentuk lafaz yang awak nampak? Barislah. Barislah. Okey. Mana maksud dia yang apa yang perubahan yang bentuk lafzi ni, kita nampak baris dia tu bertukar-tukar. Daripada Muhammadun jadi Muhammadan jadi Muhammadin. Adil madrasatu
jadi al-madrasata jadi al-madrasati. So jadi dia punya perubahan tu astagfirullah. Sorry. Nyata perubahan tu adalah sangat nyata. Tidak tersembunyi. Okey. Ma huwa taghayyuru al-lafzi at-taqdiri? Ma huwa at-taghayyuru at-taqdiri? Apakah dia perubahan berbentuk tersembunyi? Macam mana tersembunyi tadi? Betul tu. Harakat tadi macam kalau dia kata yang perubahan yang lafzi, kita nampak dia punya baris bertukar. Tapi yang taghayyur takdiri, kita tak nampak dia punya perubahan. Contoh kita kata itu, kalau kita kata Ja'a Aliyun, telah datang Ali. Ra'aitu Aliyan, saya nampak Ali. Marartu bi Aliyin, saya melintas dengan Ali. Perkataan Ali tu, nama Ali tu, dia jadi baris depan, baris atas, baris bawah. Dan kita nampak pertukaran tersebut berlaku ketika dia jadi fa'il, ketika dia jadi maf'ul, ketika dia jadi ada huruf jar. Ja'a Aliyun, ra'aitu Aliyan, marartu bi Aliyin. Tapi bila kita tukar perkataan Ali kepada Musa, Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, mana nampak baris? Itu yang dia kata, itu apakah dia perubahan takdiri? Dia adalah perubahan harakat pada kalimah berkenaan secara tersembunyi. Tapi ada sebab lah dihalang. Sebab ada halangan tadi kerana berat, thiqal ataupun ta'azzur, tak boleh timbul baris macam Musa, ataupun kerana munasabah dengan baris bawah bagi ikut contoh macam baiti. Hadza baiti. Hadza baitun. Tapi ini sebuah rumah. Bila saya kata ini rumah saya, hadza baiti, mana nampak baris dia? Baris bait tu diikut kepada ya mati yang itu saya. So dia tak boleh zahir juga. Itu dia kata perubahan takdiri, perubahan yang bersifat tersembunyi. Tapi perubahan tu dikira ada. Pada isim tu masih mu'rab, bukan mabni. Isim tu adalah isim yang mu'rab, yang patut menerima perubahan. Amil masuk pada dia akan mengubah baris dia, tapi tak boleh zahir baris tersebut. Maka itu dipanggil perubahan takdiri. Okey. Ma asbabut taghayyuri takdiri? Apakah sebab-sebab perubahan yang takdiri? Ada 3 je. Bagi satu. Apakah sebab-sebab perubahan yang takdiri? Ta'azzur, satu. Ya apa? Cukup. Lagi. Thiqal, berat. Satu lagi. Munasabah. 3 lah. Itu pertama, ta'azzur, yang mana kalau akhir kalimah tersebut alif. Alif tak boleh ada baris. Fata, pemuda. Fata, pemuda. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Saya nampak pemuda berkenaan. Fata, pemuda berkenaan datang. Fata, saya melintas dengan pemuda berkenaan, atau saya berikan hadiah kepada pemuda berkenaan, kepada ilal fata. Dia takkan ada baris. Jadi kalau kita tukar kalimah Allah, kan, Allahu Rabbuna, Allah Rabbuna, Allah Tuhan kami, kan, Sa'altullaha, saya minta kepada Allah. Nampak? Nah, jadi pasal dia punya tadi tak ada masalah. Tapi kan dia kata pada yang alif tadi, dipanggil ta'azzur, sebab alif tidak ada baris. Kemudian yang kedua, thiqal, berat. Kalau akhir kalimah tu ya, macam kalimah qadi, hakim,
Dia qadi, dia punya kalimah ja'al qadi. Ja'al qadi. Mana nampak baris depan dia? Dia punca dia adalah kerana thiqal berat. Dia tak boleh sebut ja'al qadiyu. Ja'al qadiyu. Kita hidupkan baris itu dia masalah. Okay. Cuma kalau baris atas dia ringan sikit. Boleh jadi ja'al qadiyya, boleh. Tapi marartu bil qadiyyi tak ada. Bil qadi. Ja'al qadi, marartu bil qadi. Dia tak ada. Ya. Satu lagi munasabah lah. Punca munasabah tadi yang kalau kita letakkan di hujung tu ada alif, ada ya mutakallim, ya saya. Dan contoh saya bagi tadi baiti. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Ataupun hadza baituhu, itu rumah, ini rumah dia. Ini rumah dia, baituhu. Ataupun ini rumah dia perempuan, baituha. Kalimah bait itu kekal, baris dia kelihatan. Tidak tersembunyi. Baituhu, baituha, ya. So jadi kat situ dia punya tu jelas. Memang baris itu ada. Itu yang panggil mu'rab. Yang mu'rab dia, i'rab dia zahir. Kalau takdiri, kan, kalau takdiri dia akan jadi hilanglah. Contoh macam baiti yang tadi munasabah tadi, baiti. Hadza baiti. Ishtaraitu baiti. Hadza baitun, ishtaraitu baitan. Ini sebuah rumah. Baitun, hadza baitun. Settle. Saya beli sebuah rumah. Ishtaraitu baitan. Dia akan balik atas. Dan bahasa Arab baris hujung ni kekal penting sebab kita tahu siapa buat perbuatan, siapa kena perbuatan. Itu penting. Sebab tu kita kata benda ni antara hukum yang ketat dalam bahasa Arab, tak boleh tukar. Sebab tu dalam belajar baca kitab, ini antara benda pertama yang kita kena kenal. Sebab benda ni akan menentukan, bila kita baca tu kita faham tak ayat tu konteks dia apa. Baris kenapa dia baris atas? Sebab dia jadi yang kena perbuatan. Ishtara itu baitan. Baitan. Ataupun contoh dakhaltu fil baiti, fi baitin. Saya masuk dalam sebuah rumah, dakhaltu fi baitin. So baitun, baitan, baitin. Tapi kalau saya tukar kepada rumah saya, so dia akan jadi hadza baiti. Ishtaraitu baiti. Dakhaltu fi baiti. Mana ta tu, bait, kalimah bait tu, ta yang ujung tu, ya tu jangan kira, pasal ya tu ya saya. Ta tu adalah ta yang memberikan pengetahuan kepada kita kalimah tu jadi apa. Sebab tu jadi baituhu, baitahu kan. Kalau kita sebut baitan, baitun, baitin kan, dia akan baris dia nyata walaupun kita buatkan dalam compound noun. Contoh macam baitul mal. Zahabtu ila baitil mal. Baitil mal. Kan, hadza baitul mal. Dalam Quran dia baca hampir tu baris dia tukar dalam ayat contoh. Itu Dia baca kan qiraat. qiraat. Tak, maksud tak berubah. Tapi baris Baris itu dalam munasabah, dalam kesesuaian, contoh macam siratal ladzina an'amta alaihim atau alaihum atau alaihimu, benda itu tak ada kaitan dengan masalah i'rab kita. Sebab kalimah hum bukan mu'rab. Ingat tak hum? Dia mabni. Kalimah hum adalah mabni. So bila dibaca siratal ladzina an'amta alaihim ataupun siratal ladzina an'amta alaihum atau siratal ladzina an'amta alaihimu, hum tu semua orang tahu mabni. Tak ada masalah, takkan masuk tajuk tiba-tiba ni mu'rab ke mabni, masuk bertukar sikit pun tak ada masalah. Kalimah itu memang kalimah yang mabni. So baris-baris yang ada tu tak dikira langsung ada masalah perubahan maksud. Betul dalam Quran Karim macam sebutan kan dalam masalah qiraat, memang kita kata dia takkan lari daripada masalah pengertian yang serupa. Apa pada ini atau ini, kita baca balik semua serupa je maksud dia. Di cara sebutan, sebab kita sebut dia tu qiraat ini muncul bila Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada kabilah Arab yang bukan Quraisy. Orang Quraisy Nabi baca relax, tapi bila bukan Quraisy Nabi baca dia payah sikit nak ikut. Maka Nabi minta kepada Allah Ta'ala keizinan
untuk diluaskan cara bacaan Al-Quran. Cara bacaan Al-Quran. Kalau dia kata benda tadi mengubah maksud, maka Nabi takkan buat. Soalnya macam pada Quraisy ajar agama lain, pada kumpulan ni kau bilang tak ada. Pasal benda tu tak timbul tajuk. Sebab tu qiraat ini tak pernah mengubah apa-apa. Dia adalah cara sebutan sahaja. Dari segi maksud, ia tetap sama. Tidak ada perbezaan. Tetap sama. Maksud, kandungan ayat tetap sama. Lepas tu macam bila abang kata tadi kan, ada tak banyak bacaan tadi berubah? Tak ada. Ini bab i'rab takkan tukar. Bab i'rab ni kan takkan tukar. Innallaha. Memang innallaha. Pusing lah mana pun innallaha. Takkan innallahu pun. Sebab ada inna, kalimah Allah mesti bagi atas. Macam anna kan, wa asyhadu anna Muhammadan, tak Muhammadun. Asyhadu anna Muhammadan. Anna bahawa Muhammad. Bila ada kalimah bahawa atau sesungguhnya tadi, automatik isim lepas dia tu yang menjadi subjek mesti bagi atas. Sebenarnya tak boleh tukar. Sebab tu kadang-kadang golongan Mu'tazilah, golongan ahli kalam, diorang cuba nak tukar benda ni lah. Macam wa kallamallahu Musa taklima. Kenapa dia orang nak tukar kallamallaha? Sebab nak jadikan Allah Ta'ala yang dikata-katakan kepadanya. Kita semua boleh berkata-kata pada Allah. Bila dalam ayat berkenaan, Allah Ta'ala bagi tahu kita, Allah berkata-kata kepada Musa. How could you know? Sebab bunyi lafaz ayat tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama, kata kerja, fi'il madhi. Kallamallah, berkata-kata Allah. Kalimah Allah tu jadi fa'il. Sebab tu dia bunyi wa kallamallahu. Tak boleh wa kallamallaha. Mu'tazilah nak sangat kalau boleh tukar wa kallamallaha. Sebab nak kata Musa berkata-kata, Allah tak berkata-kata. Sebab tu dalam Quran takkan boleh bertukar. Adapun qiraat macam saya sebut tadi, dia adalah cara sebutan bagi kabilah-kabilah selain Quraisy. Yang Nabi SAW pernah membacakan Quran sedemikian. Bukannya qiraat itu satu benda yang lain. Bahkan Nabi yang baca depan para sahabat. Ketika berajarkan kabilah tadi, ada para sahabat menghafalkan bacaan tersebut. Tidak bacaan yang Nabi baca ketika mana terima mula-mula Quran. Sebab kita tahu bahawa Nabi terima Quran dengan bahasa Quraisy. Tapi bila Nabi bacakan Quran kepada kabilah Arab, maka ada pembacaan yang berbeza. Untuk memudahkan mereka sebut. Tapi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Osman bin Affan, telah dihentikan, cuba dihentikan pembacaan Quran dengan selain bacaan Quraisy. Umar sendiri hantar surat pada Ibnu Mas'ud, bagi tahu dia, mulai aku dengar kau mengajar orang ramai Quran dengan bahasa Hudzail. Hudzail kabilah lain. Satu kabilah Hudzail. Hadzal ya lam Hudzail. So, jadi bila Umar kirim surat pada dia, kata, kalau sampai surat aku pada engkau, bacakanlah Quran dalam bahasa Quraisy. So kita dapat lihat kat situ macam mana pilihan para sahabat sendiri. Pada satu tempoh, mereka anggap bahawa satu peringkat lepas tu mereka patut baca dengan satu bacaan saja. Sebab kebimbangan tentang pertukaran maksud, atau orang mungkin sangka bacaan tu ada sedangkan tak ada. Macam geng Hadramaut buat lah, baca Quran mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, qaf jadi ga. Tak ada. Lepas bila kita belajar ulum Quran, cara sebutan apa yang boleh tu apa yang Nabi pernah sebut. Nabi tak pernah sebut, tak boleh sebut. Walaupun ada kabilah Arab bercakap sedemikian. Dia bukan asal ada dalam bahasa. Ada orang ada asal ada dalam kitab semua jadi. Ini asal ada dalam bahasa semua boleh. Tak boleh. Macam tu. Lepas tu syarat dalam qiraat kita ada 3. Walaupun yang keempat ni yang ketiga dipercanggahkan. Pertama mesti ada sanad. Kedua menepati resam mushaf. Ketika Osman bin Affan arahkan diorang tulis Quran, kena tepat bacaan tadi kena serupa dengan tulisan mushaf. Ketiga, dia kata dengan bahasa. Tapi dengan bahasa ni para ulama kata kalau tak ada dengan bahasa masalah tak timbul. Sebab 2 ni cukup. 2 ni dah cukup. Ada sanad, ada betul menepati tulisan Quran pada zaman Osman bin Affan, qad mushaf panggil. Resam mushaf tu serupa, apa yang boleh baca. Kalau tidak tak boleh.
Kalau tidak boleh. Ini yang kita kena fahamkan. Macam tadi disebutan kan, dia takkan ada perbezaan. So jadi macam tu juga masalah dalam Quran Karim. Sebutan perbezaan tadi, dia maksud dia satu saja. I'rab ni tak boleh langgar. Dia macam bapak mengarah kan, mak beranak, itu sorof. Ilmu satu lagi yang kita belajar katabu tu kan, yaktuba ni yaktubu, nah itu sorof. Yang ini nahu, ujung kalimah tu nak baca apa. Sebab tukar je baris, tukar maksud. Baik. Jadi sebab perubahan 3 apa? Ta'dzur, fiqal dan munasabah. Okey. Dia kata uzkur sababaini mimma yamna'un nutqu bil harakati. Sebutkan 2 sebab dari apa yang menghalang penuturan dengan harakat. Apa? Disebut dah tadi ta'zur sekian, 2 sebab lah. Dia nak 2 je, tu yang akak kita kata. Dah sama je soalan ni. Kalau dia nakkan contoh, mungkin dia kata akhir kalimah tadi adalah alif. Ta'zur sebab apa? Sebab alif. Tak boleh sebut. Kalau fiqal, sebab akhir dia ya. Akhir kalimah tu adalah ya. Awak nak baca macam mana? Dia tak boleh. You tu, orang Arab tak boleh. Qadiyu dia tak boleh sebut. Macam asa, tongkat. Asa. Dia tak boleh asoi, tak boleh. Asa. Sebab tu jadi kita ada 2 sebab. Okey? Kita tu boleh jadi demikian. Okey, kemudian disebut i'ti bisalasati amsilatin likalamin mufidin. Datang kena 3 contoh bagi kata-kata yang berfaedah. Maksud dia ada maksud, ada meaning, bukan berterabur. Bihaitsu yakunu fi kulli misalin, di mana dengan kira-kira jadi pada setiap contoh ismun mu'rabun biharakatin muqaddaratin, satu isim yang mu'rab tapi dengan harakat yang muqaddarah, tersembunyi. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur, menghalang daripada nyatanya baris harakat tadi, at-ta'adzur. Apa? Bagi ayat. Bagi ayat, maksud dia baca sampai betul. Mana wadduha iza saja. Sebenarnya wadduha wal lail saya tak sempurna lagi. So wadduha demi waktu duha. Wal lail iza saja datang lepas tu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kena ingat, dalam Quran Karim bila ada sumpah, Allah Ta'ala sumpah dengan macam-macam benda, makhluk ciptaannya. Tapi bila sumpah tu berjalan, ayat sumpah tadi tak selesai. Contoh macam saya kata, saya datang, wallahi. Betul orang kata, apa? Wallahi, tadi hujan. Wallahi. Dia orang sedek, dia kena ada jawapan ataupun kenapa sumpah tu didatangkan. Kalimah wallahi saja tak cukup. Tidak cukup untuk menjadi jumlah mufidah, kata-kata yang berfaedah, kalam yang mufid. Betul lah orang kata wadduha je, saya kata tak habis lagi sampai kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, baru selesai ayat. Ayat tu berbunyi wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila dia mula menutup. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak membiarkan engkau Tuhan engkau dan dia tidak marah kepada engkau. Baru cukup ayat. Dan wal asri tak cukup. Sampai yang sebut innal insana lafi khusr, baru ayat tu sempurna. Tapi wadduha tu betul lah, dia memang kalimah yang kita panggil apa, dihalang daripada muncul baris dia at-ta'adzur, sebab ujung dia ada alif. Okey. Lain satu, nak 3. Dapat contoh terakhir. Itu tak boleh, itu bukan ta'adzur. Bila qadi dia fiqal, bukan ta'adzur. Ta'adzur ni bila alif. ilal bait. Jad'u al-fata ilal bait.
Ya yarji'u. Yarji'u al-fata ila al-bait. Yarji'ul fata ilal bait. Pulang pemuda berkenaan ke rumah. Satu lagi. Boleh nama orang Musa boleh, Laila boleh. Cuma bagilah ayat yang penuh. Actually kalau macam Musa boleh je. Musa panjangnya. Musa Nabiullah. Habis. Musa Nabiyun. Musa seorang Nabi. Habis lah kan. Kadang dia tak perlu banyak sangat. Macam Al-Baitu Jamilun. Cukup lah. Kan? Okay? So jadi mana min zuhur dia 3 tadi abang kita bagi duha, abang kita bagi fata, satu lagi Musa. Laila, Salwa, semua mana yang alif di hujung dia itu semua dihalang zahir dia punya baris kerana ta'adzur. Okey, baik. Dia kata pula i'ti bimisalaini likalamin mufidin. Datangkan dengan 2 contoh bagi kalam yang berfaedah, yang ada maksud, yang ada maksud pengertian. Okey, fi kulli min wahidin minhuma, pada setiap satu daripada keduanya, ismun mu'rabun, isim mu'rab, biharakatin muqaddaratin, juga dengan harakat yang tersembunyi, mana amin zuhuriha as-siqal, menghalang daripada nyatanya apa? Berat. Dan bolehlah contoh tadi. Apa tadi bagi tadi? Yad'u al-fata. bukan. Qadi tadi. Dia kata apa? Sorry. Yarju al-qadi. Al-qadi Al-qadi ila al-madrasah. ila madrasah. Ini mahkamah kot. Okey. Yarji'ul qadi ilal mahkamati. Pulang mahkamah bahasa Arab. Lebih kata hakamah, mahkamah, tempat menghukum. Macam madrasah, tempat belajar. Madras, mat'am, tempat makan. Ni kadang kalau perhatikan balik, sebenarnya dipanggil isim. Ni kalau kita lihat tasrif nanti, memang kat sini memang ada. Dipanggil isim makan. Macam mal'ab, tempat main. Masna', tempat pembuatan. Yang ni kilang lah. Masna'. Mal'ab, tempat main. Ataupun padang permainan. Itu panggil mal'ab. Jadi ini tadi apa kita sebut? Madrasah. Madras sekolah. Mahkamah, daripada mahkam, hakamah, tempat menghukum. Tempat berhukum. Jadi dia kata yarji'ul qadi, pulang qadi, kembali qadi ilal mahkamati, ke mahkamah. So kalimah qadi dia dihalang, dia mu'rab tapi dihalang zahir tandanya kerana apa? Siqal, bukan ta'adzur. Ya. Satu lagi contoh. Dalam buku tu ada bagi kan kalimah lain yang guna akhir ya. Apa? Da'i. Okey. Apa ayat dia? Bagi ayat. Ad-da'i tak bagi ayat. Ad-da'i ilallah, apa dia? Pendakwah kepada Allah. Ayat tak habis, kecuali kita letak depan dia hadza, ini ad-da'i ilallah, ini pendakwah kepada Allah. Kalau ad-da'i ilallah saja, ayat tak habis. Soalan kita sebut Muhammad ilal madrasah, apa? Muhammadun ilal madrasah. Dia kena ada ayat zahaba ke, raja'a ke, kan, rakiba ke, menunggang ke, kan. Jadi kena ada ayat. Jadi kalau macam ad-da'i ilallah, pendakwah kepada Allah, boleh orang kata uridu an akuna ad-da'i ilallah, saya nak jadi pendakwah kepada Allah, boleh.
Tapi kalimah da'i tadi kekal lah, da'i bunyi dia. Kan? Kekal sebab apa? Fiqal. Dia bukan tak ada baris. Baris dia ada tapi tersembunyi. Okay? Kemudian seterusnya. I'ti bisalasati amsilatin likalamin mufidin. Datangkan dengan 3 contoh bagi kata-kata yang berfaedah. Fi kulli misali minha ismun mabniyun. Dalam setiap contoh daripadanya ada isim mabni. Zalika kitabun mufidun. Zalika kitabun. Mana yang isim mabni dia? Isim mabni zalika. Zalika. Isim isyarah zalika adalah mabni. Lagi baru 1. Dia nak 3. Dia isim isyarah. Huwa talibun. Huwa talibun. Dhamir. Huwa betul? Huwa tu isim mabni. Awak takkan jumpa baris dia. Huwa tu letak mana pun rupa dia huwa. Tu contoh isim mabni. Tadi abang kita bagi isim mabni dia isim isyarah. Yang awak bagi isim dhamir. Pemabni. Kan saya kata itu isim zahir yang mu'rab, isim-isim lain, isim isyarah, untuk soalan, untuk isim mausul, semua sekali adalah mabni. Yang mu'rab isim zahir sahaja. So huwa talibun, betul ayat dia. Okey, lain satu lagi. Dengar, tak dengar. Kau pandai dengar, apa pandang aku lah. Kau ulang balik. At-talibu, mana isim mabni dia? Illa tu huruf. Kita nak isim mabni. Tak tu salah. At-talibu zahaba. Zahabtu tu saya pergi. Pelajar itu saya pergi. Zahaba. Zahabtu saya ingat. Jangan lupa. Ni dah lama tak kena tasrif ni, lupa ni. Okey, satu lagi. Kita dah ada contoh abang kita bagi zalika. Betul ikut Allah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalika tu isim mausul, isim isyarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ni. Alladzina. Isim mabni ya? Isim mausul. Dalam Quran berjumpa allazi, allati, alladzina. Itu isim mausul. Dia orang-orang yang. Orang yang. Mereka yang. Dan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Kana lahum jannatul firdausi nuzula. Ada untuk mereka syurga firdaus sebagai tempat singgah. So, jadi benda tersebut lirik lah alladzina. Sebab saya kata itu isim zahir dia mu'rab. Isim yang bukan zahir mabni. Dhamir ke, mausul ke, isyarah ke, hatta istifham. Contoh man huwa. Man huwa. Man siapa? Huwa dia. Dua-dua mabni. Man huwa. Istifham dan dhamir. Man huwa. Man anta. Awak siapa? Kaifa haluka. Kaifa haluka. Tu. Haluka tu. Ka. Tapi kita nak faham. Okey, jadi dia kata berdatangkan isim yang mabni. Dan 3 contoh. Baik. Kemudian disebut last sekali. I'ti bisalasati amsilatin. Datangkan dengan 3 contoh. Likalamin mufidin, untuk kata-kata yang berfaedah. Yakunu fi kulli misali minha, menjadi dalam setiap contoh daripadanya ismun mu'rabun biharakatin muqaddaratin. Isim mu'rab tapi dia kata dengan harakat yang tersembunyi. Biharakatin muqaddaratin, harakat tersembunyi. Mana amin duhuriha al munasabatu,
Yang menghalang daripada zahirnya harakat tersebut kemunasabahan. Dia 3. Bagi satu. Raji'tu ilal baiti wala. Macam mana? Raji'tu ilal baiti. Raja'tu. Raja'tu ilal baiti. Raja'tu ilal baiti. Saya pulang ke rumah saya. Ila baiti. Kataan baiti, baitun yang ada ya tu, dia adalah isim mu'rab. Tapi baris bawah dia tersembunyi walaupun kita sebut baiti. Sebab baris itu adalah munasabah untuk ya saya. Bukannya ya tu baris bawah tu sebab ada ila. Pasal kalau kita alihkan dia ke tempat lain, hadza baiti. Ishtaraitu baiti. Saya beli rumah saya. Raja'tu ila baiti. Saya pulang ke rumah saya. So kalimah baiti kekal macam tu. Tak ada baris yang zahir. Baris yang ada tu dia panggil munasabah dengan ya. Baris itulah munasabah dengan ya. Satu, okey. Raja'tu ilal baiti. Lain. Hadza kitabi. Hadza kitabi. Kalau kita kata kitabun, hadza kitabun. Ini sebuah buku. Tapi kita kata ini buku saya, hadza kitabi, mana ada dhammah kat situ? Kau tak nampak? Hadza kitabi, ini buku saya. Kalimah kitab dia baris depan. Tapi baris depan dia dhammah tersembunyi sebab dia sibuk dengan baris untuk ya tu. Kitabi. Kalau letak baris depan kan bunyi pelik pula. Kitabui. Hadza kitabui. Hadza kitabui. Kan jenuh pula kitabui. Orang tak buat kerja tu. Okey, 1, 2, 3. Last one. Dhahabtu ma'a abi. Boleh tak? Saya telah pergi bersama bapa saya. Boleh. Tilka mana? Ya, abang kita betul. Dhahabtu ma'abi. Kita datang kau. Awaknya. Dhahabtu ma'abi. Saya pergi bersama bapa saya. Dhahabtu ma'abi. Kalimah abun. Abun, aban, abin. Kalau kita letakkan dia tanpa ya saya tu, dia akan ada nampak baris depan, baris bawah, baris atas. Tapi bila kita letakkan bersama ya saya, dia kekal hadza abi. Ra'aitu abi. Marartu bi abi ataupun zahabtu ma'a abi. Tilka zaujati, betul. Soalan ni mana? Tilka itu zaujati, isteri saya. Tilka itu zaujati, isteri. Engkau ada abang kau mana? Abang mana? Okey. Tengok anaknya ada, abah yang hilang. Okey. Jadi, okey, tilka itu zaujati. Tilka tu isim mabni. Itu mabni Isim isyarah mabni. Mabni alal fathi. Dia tak boleh nak kita i'rabkan. Tapi zaujati, zaujah dia jadi khabar mubtada. Marfu'. Khabar bagi mubtada dan marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal kasri, pada kasrah. Mana amin dhuhuriha al munasabah wa huwa al mudhaf. Kalimah zaujah tu mudhaf, ya mutakallim mudhafun ilaih. Dhamir mabni, dhamir mutakallim muttasil mabni, mudhafun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, dan kedudukan jar mudhafun ilaih. So, jadi betul dia punya tadi. Jadi alhamdulillah faham sikit dah, nampak tentang tajuk apa, penggunaan kalimah-kalimah berkenaan. Okey, ada soalan? Kalau mukadarah kita yep. Sebut tu Ustaz, macam dia fathah ke kasrah. Ya. Kena sebut lah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, kena sebut. Al-awali tu dia isim. Mu'rab. Yep. Lepas tu dia jar. Lepas tu dia bil kasrah muqaddarah. Muqaddarah. Masih muqaddarah. Kasrah muqaddarah al-ya. Kasrah muqaddarah pada ya tu. Pada ya. Okey, baik.
Oleh kerana kita apa, hari ni nampak macam orang sendu kurang, kita baca je. Nanti lepas tu nanti kita akan buat pensyarahan dia berikut. Baik. Ikut. Anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi. Bentuk-bentuk i'rab. Bentuk-bentuk i'rab. Qala. Wa aqsamuhu arba'atun. Dan bahagian-bahagiannya ada 4. Mana i'rab itu bahagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Okey, rafa' ini hukum baris depan, nasab hukum baris atas, khafad hukum baris bawah, jazam hukum baris mati. Okey. Falil asma'i min dhalika, falil asma'i min dhalika, falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Okey, maka lil asma, li untuk, al asma'i nama-nama, min dhalika daripada itu, daripada 4 tu, daripada rafa', nasab, khafat, jazam, daripada 4 tu, untuk isim daripada itu ada 3, iaitu ar-raf'u, rafa' hukum baris depan, an-nasbu hukum baris atas, al-khafdu hukum baris bawah, wala jazma fiha dan tiada jazam, ini hukum baris mati padanya. Itu pada isim. Isim tak ada hukum baris mati, dia ada hukum baris depan, hukum baris atas, hukum baris bawah. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Okey, dan untuk fi'il pula, untuk kata-kata kerja daripada itu tu maksud dia ada 4 tu, daripada 4 bentuk-bentuk i'rab, bentuk perubahan tadi, hukum-hukum tadi. Untuk fi'il daripada itu ar-raf'u hukum baris depan, an-nasbu hukum baris atas, al-jazmu hukum baris mati, wala khafdha fiha dan tiada hukum baris bawah padanya. Okey, ingat tu baik. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.